Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang bersama dengan saya Muhammad Ridwan Tan dalam channel Nasihat Muallah. Jadi insya-Allah hari ini sekarang ni kita berada di Mekah Al-Mukarramah dan ini adalah hari yang kedua kami berada di sini. Jadi hari ini kita ada trip yang special di mana kita akan bersama jemaah, kita akan bertolak untuk melawat ke Kota Taif dan kawasan-kawasan yang sekitarnya sepanjang perjalanan. Jadi insya-Allah perjalanan yang insya-Allah menarik. Jom kita sama-sama. Okay, Assalamualaikum jemaah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Kota Taif, ya, apabila Nabi keluar daripada situ, ya, dan Nabi berhenti di sebuah ladang, sebuah ladang anggur, kan, di mana ada seorang hamba yang bernama Adas, ya, yang datang menyantuni Nabi. Kita akan balik kita akan melalui Qarnul Manazil. Ya, sebenarnya bila kita lalu kat Qarnul Manazil itu, bagi siapa yang nak bermiqat, nak menunaikan umrah itu boleh sebenarnya. Kita boleh berhenti untuk niat ihram. Islam, umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini adalah semua adalah penyambung tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tanpa menunggu terus menyampaikan dakwah secara terbuka. Jadi bermula daripada situlah, bermula daripada awal. Sebaik sahaja bas kami keluar dari Bandaraya Mekah, tempat pertama yang akan kami lalui ialah Mina, di mana terletaknya kawasan kemah-kemah untuk jemaah haji bermalam semasa kemuncak haji. Saya merasa puas hati sekali apabila melihat para jemaah berjenguk keluar tingkap bas untuk melihat kemah-kemah tersebut. Semoga suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala menjemput kita semua menjadi tetamunya untuk menunaikan haji. Perjalanan kami dari Bandar Mekah ke Taif memakan masa lebih kurang 2 jam. Sepanjang perjalanan, jemaah akan diberikan dengan pengisian berkaitan dengan sirah juga. Taif merupakan tanah tinggi di luar Mekah. Ianya umpama Cameron Highland di Malaysia. Tanah di Taif subur, penuh dengan hasil tanaman dan buah-buahan, berbeza dengan tempat-tempat lain di sekitar Saudi. Dalam perjalanan, kita akan melalui dan melihat pelbagai keadaan landscape, indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sanggup untuk saya tidur. Inilah perjalanan yang ditempuhi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu untuk menyampaikan dakwah di Taif, yang disangkakan Nabi mereka akan menerima dakwah baginda selepas dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam ditolak di Mekah. Tetapi akhirnya dakwah Nabi ditolak di Taif. Bahkan Nabi SAW dihina dan badan, kaki Nabi SAW yang suci dicederakan sehingga memaksa Zaid bin Harithah menjadikan badannya sebagai perisai untuk menghalang Nabi SAW dicederakan. Dalam perjalanan ini, kita boleh menghayati bagaimana Nabi SAW berjalan kaki selama 4 hari menempuhi jalan yang bermacam-macam landscape-nya. Ada yang padang pasir yang rata, ada tempat yang rendah tetapi perlu mengharungi bongkah-bongkah batu yang besar sepanjang perjalanan. Ada pula yang berbukit bukau. Begitulah kesusahan dan perjuangan Nabi SAW dalam usaha menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Ramai yang pergi Taif kerana ingin merasa kesejukan dan membeli buah-buahan yang segar di sana, tetapi yang paling utama adalah menghayati peristiwa dakwah Nabi SAW dan untuk melihat bagaimana kesan makbulnya doa Nabi, di mana hampir-hampir sahaja malaikat menghempapkan bukit ke atas penduduk Taif, tetapi Nabi SAW menolak dan mendoakan agar keturunan Taif semua dia beriman dan agar tanah di Taif itu subur. Dengan kaum kerabat Nabi. Sahabat-sahabat semua, tapi kita singgah dahulu di Masjid Ibn Abbas ataupun Masjid Abdullah bin Abbas, ya, di mana makam ataupun kuburan Ibn Abbas ada di belakang masjid ini. Kita solat sunat.
semua, sekarang ni di belakang saya kita telah berada di Masjid Abdullah Ibn Abbas. Ini dia, ataupun seorang sahabat yang agung yang lebih kita kenali sebagai Ibn Abbas. Dan di belakang saya juga, di sebelah sini, iaitu makam ataupun kuburan Abdullah Ibn Abbas berada di sini. Jom kita masuk ke dalam. Masjid ini dinamakan sempena sahabat Nabi yang agung yang juga merupakan sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abdullah Ibn Abbas. Masjid ini dibina bersebelahan dengan makamnya Abdullah Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang ahli dalam bidang tafsir dan antara sahabat yang paling alim. Beliau pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Beliau lahir pada 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Rasulullah SAW adalah di antara orang yang menyambut kelahirannya dan baginda SAW juga yang mentahnikannya. Air liur baginda lah benda pertama yang masuk ke mulut Ibn Abbas. Namun, penghayatan kita apabila berada di masjid ini adalah untuk melihat betapa tawaduknya Sayyidina Abdullah Ibn Abbas. Beliau meminta agar cukup jenazahnya dikuburkan di Taif sahaja kerana merasakan dirinya yang penuh dosa, sedangkan di perkuburan Ma'la dan di Baqi' penuh dengan para syuhada dan orang-orang yang soleh. Selesai ziarah dan solat di Masjid Abdullah Ibn Abbas, kami bergerak ke kedai madu yang terletak tidak jauh dari masjid. Di sini, para jemaah dijamu secara percuma memakan roti disaluti dengan madu asli sehingga kenyang. 25 riyal. Half kilo 50. Wah, harakat. Oi. 5 riyal. Ada roti. Ada kat Malaysia ni. Bismillah Allah. Mantap. Seterusnya, kami meneruskan perjalanan kami ke puncak Taif. Di dalam perjalanan, kami melalui sebuah masjid purba, iaitu Masjid Al-Madkhun. Masjid yang dibina lebih kurang 160 lebih tahun yang lepas oleh Kerajaan Osmaniyah. Berdekatan dengan Masjid Al-Madkhun ini terdapat beberapa buah masjid yang sangat besar sejarahnya. Berseberang dengan masjid ini adalah Masjid Al-Quq yang menjadi tempat Nabi SAW berdoa dan merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersebelahan dengan Masjid Al-Quq ada Masjid Nabi, di mana menjadi tempat Nabi beristirahat selama hampir 10 hari ketika baginda SAW berada di Taif. Tidak jauh daripada Masjid Al-Quq terdapat Masjid Ad-Das yang asalnya merupakan kebun anggur, di mana tempat Nabi berjumpa dengan seorang hamba yang bernama Ad-Das. Sekarang ni kita berada di kawasan tanah tinggi di Taif. Sekarang ni kita nak lawat pula kilang pembuatan minyak wangi. Jadi semua dah tak sabar, jom kita pergi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kawasan tanah tinggi. Walaupun cuaca panas, nampak macam panas, tapi sebenarnya sangat sejuk. Dan the best part is sini masuk-masuk, wow, Allah, sangat wangi. Sebenarnya bau wangi ni kita dah boleh hidup cium bau wangi tu bila kita berada di dalam bas lagi. Jom kita cium bau tu.
apabila saya berada di Kilang Ros Taif ni, cium bau wangi-wangian membuat saya teringat kepada satu hadis Rasulullah SAW, di mana sabda baginda Rasulullah SAW, perumpamaan seseorang yang orang yang soleh atau orang yang berperangai buruk, umpama seorang yang berkawan dengan penjual minyak wangi. Walaupun dia tidak menjual minyak wangi, dia tidak memakai minyak wangi, tetapi dia tetap mendapat bau wanginya. Dan perumpamaan orang yang berkawan dengan orang yang buruk adalah seperti orang yang berkawan dengan tukang besi. Walaupun dia tidak menjadi tukang besi, tetapi mendapat kesan daripada tukang besi. Lebih kurang makna dia macam tu. Hadis ni sebenarnya daripada sahih, daripada riwayat Imam Bukhari. Ini roda, kecil roda, ini sebaya, ini sekecil. Destinasi seterusnya kami menuju ke sebuah restoran Arab yang terletak di Taif untuk merasai nasi Arab unta. Sebenarnya inilah masa yang saya tertunggu-tunggu, tapi sayangnya disebabkan permintaan yang tinggi, daging unta untuk hari tersebut sudah habis. Walaupun hanya nasi Arab kambing, tetapi rasanya memang mantap. Lapar. Kita sekarang ni berada di restoran Arab. Ada nasi Arab kambing, nasi Arab ayam, nasi Arab unta. Dah lapar. Saya tak mau cakap banyak-banyak. Kita baru turun daripada Kilang Ros Taif. Jadi jom kita makan. Kita ajak sekali kameraman di belakang untuk makan. Jom kita bismillah. Ini dia pasar buah Taif. Baik tuan-tuan, ini dia sekarang ni kita singgah di pasar buah Taif. Ya, pasar buah Taif ni adalah must visit spot. Kalau kita datang ke Taif, kalau tak singgah di pasar buah ini, macam tak sah lah kita datang ke Taif. Itu kata orang. Okey, jom kita tengok beraneka jenis buah-buahan yang ada di sini. Salahin Siti. 30. Ya.
Ini adalah kedai jus di mana kita boleh lihat di depan sana jus macam fountain, waterfall. And then yang saya minum tadi itu, ini adalah jus delima yang tidak ada fresh, yang tidak ada gula langsung. Minum halal? Halal juga. Halal. Take this. Halal khair. Alhamdulillah. Salam ya sayyid. Barakallahu fiik. Pakai hisap. Begitulah perjalanan seharian kami di kota Taif. Kini kami telah kembali ke hotel di Bandaraya Mekah. Setiap malam para jemaah akan diisikan dengan tazkirah, taklimat program dan pengisian untuk hari seterusnya. Permusafiran ini menjadikan kami bagaikan ahli keluarga. InsyaAllah pada episod yang seterusnya, saya akan berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ziarah kami ke Arafah dan beberapa tempat yang menarik serta melihat kami menunaikan ibadah umrah bagi kali yang kedua.